Salam checking. Yelah, manalah tahu kan ada orang tiba-tiba cakap kita seorang nak jadi ustaz, seorang macam ni, seorang macam ni. Tak, saya bagi tahu dulu. Cepatlah cerita. Tak. Jadi cakap in general, jadi tak ada cakap sesiapa pun. Tak apa. Korang down ke? Kita tak down. Kita tak marah. Biarlah, jadi tak kisahlah orang nak cakap apa. Cuma jadi bagi tahu awal-awal lah. Bukan yang Zaidi korang-korang pergi belajar sendiri ke apa ke. Ini jadi just copy paste je. Jadi just copy paste apa yang Ustaz Zaidi mengajar, apa yang nampak ke? Gelap apa yang Ustaz Zaidi ajar macam gitulah. Isra Mi'raj ni Cindy mana Cindy? Ini orang nak cerita ni, dengar. Ustaz Zul kalau dengan family memang dia ni sikit. Kenapa jadi distracted sangat hari ni? Sekejap. Okay. Isra Mi'raj ni dia start kenapa Isra maksudnya perjalanan daripada Mekah ke Palestin. Mi'raj daripada Palestin ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu maksudnya tempat langit atas pada langit ketujuh lah, dekat Arash macam tu. Sidratul Muntaha dipanggil. So sebelum Isra Mi'raj ni berlaku, kau dengar tak? Korang dengar tak? Sambil-sambil. Siapa yang tak dengar tu anggap tak ada rezeki lah. Saya dah koyak lah ni. Dia nak teh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan. Ni adalah salah satu ujian. Okay, apa tu? Kat mana tadi? Okay. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj tu berlaku, dia macam ni lah. Nabi kan kasih Allah kan. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj tu berlaku, dipanggil ada satu tahun tu tahun kesedihan. Lama lah, dalam setahun, 2 tahun ke 3 tahun macam tu. Jadi lupa. Nanti korang double check balik. Tapi saya cerita ni sekadar copy paste je Bukan saya penunggang agama ke, nak tunjuk bagus ke apa, nak jadi ustaz ke apa, tak So, jangan sebab mak kau. Aku pegang je lah. Dah koyak ni. Macam tu je lah. Okay. Saya pegang je lah phone. Saya pegang phone Okay, saya pegang phone. Okay. Sebelum Isra Mi'raj tu berlakunya tahun kesedihan. Tahun kesedihan tu, cek korang saya 17. Sabar. Korang lag jap. Okay kot di sini.
Bismillah. Okay. Okay, bismillah. Minta record lah. Okay, start balik lah, start balik. Okay, Cindy. Sorry. Phone asyik jatuh lah. Okay, sebelum Isra' Mi'raj tu berlaku. Okay, Isra' dari Mekah ke Palestin. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestin. Mi'raj, perjalanan Nabi daripada Palestin ke Sidratul Muntaha. So, sebelum berlakunya Isra' Mi'raj ni, berlakunya tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Kenapa dipanggil tahun kesedihan? Sebab time tu Nabi memang macam-macam lah. Nabi banyak gila ada dugaan. Contohnya macam wafat Siti Khadijah, pakcik Nabi. Memang ramai orang kesayangan Nabi yang memang wafat time tu. So, tahun tu memang dipanggil tahun kesedihan. So, Allah kan maha mengetahui kan. So, maksudnya bila Allah dah tahu Nabi tengah sedih. Memang sedih lah, bersedih betul lah. Ni bukan sedih yang biasa-biasa kan. Bukan sedih break up ke apa kan. Ni sedih yang, bukan sedih kena bash ke, kena kecam ke. Tapi, ni memang betul-betul sedih lah. Sedih, alah korang imagine lah Nabi punya sedih ni macam mana. Korang pun boleh imagine rasa kot. Nabi punya sedih ni kan. So, bila berlakunya tahun kesedihan ni, Nabi ni kekasih Allah. So, Allah panggil Nabi untuk panggil Nabi melalui Jibril untuk jemput Nabi untuk dipanggil menghadap Allah. So sebenarnya Allah kan Isra' Mi'raj. Okay, salah satu. Sebab saya suka jam-jam. So Jibril pun datang. Jibril bagi tahu yang Allah nak jumpa apa semua. So bila malam tu jugalah dia berangkat ke Palestin. So bila ada kat Palestin tu, tak silap jadi Rasul. Setiap Rasul ada kot ke 6. Tapi Nabi-Nabi yang Ulul Azmi macam tu kot. Ulul Azmi macam tu memang ada. Maksudnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi yang main lah, ada dekat Palestin tu time Nabi sampai. So sebelum dorang berangkat, dorang solat sunat. Solat sunat ke solat apa? Tak, wallahu alam, boleh tanya balik ustaz. So bila nak solat tu, Nabi punya akhlak, dia seorang yang tawaduk tau. Nabi tahu dia yang paling Nabi terakhir, Nabi last. So bila Nabi last ni, dia suruh lah Nabi-Nabi lain macam contohlah dia suruh macam yang lagi tua pada dia, contoh macam Nabi Nuh kan. Wahai Nabi Nuh, imam apa semua. Lepas tu semua macam suruh Rasulullah yang jadi imam. Sebab dia Nabi akhir zaman lah. Dia Nabi akhir zaman satu, sebab dia kekasih Allah satu. Dan semua Nabi-Nabi ni dah pernah nampak yang nama Allah ni ada nama Nabi Muhammad. Even Nabi Adam pun sebelum jadinya dunia, sebelum jadinya Nabi Muhammad, sebelum jadinya apa-apa kat dunia ni, Nabi Adam pernah berdoa dekat Allah. Time tu tak tahu apa-apa pasal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lahir lagi. Nabi Adam berdoa, tapi dia berdoa tu dia sambil menyebut nama Nabi Muhammad. Lepas tu Allah tanyalah, wahai Adam, macam mana kau tahu nama Muhammad ni, dan macam mana kau tahu bila kau menyebut ni macam Allah suka. Macam tu lah. Lepas tu Nabi Adam pun cakap dia nampak ada nama Nabi Muhammad sebelah kiri ke sebelah kanan. Tak silap saya lah. So Nabi Adam cakap tak mungkin orang yang biasa-biasa yang akan ada nama sebelah nama kau. Lebih kurang macam tu dia cakap. Maksudnya mesti orang yang nama kat sebelah nama Allah ni mesti someone yang special.
So time tu memang tak terjadi lagi bumi, tak terjadi lagi apa-apa. Ni dah lompat-lompat dah ni. Tadi aku kat mana tadi? Okay, so lepas jadi imam tu. Ni okay, Isra Mi'raj ni kira macam Allah nak pujuk Nabi tau. Sebab Nabi tengah sedih. Allah tahu kan Nabi sedih macam mana. Nabi sedih pasal umat, Nabi sedih pasal keluarga dia. Banyak benda Nabi sedih. Lepas tu, kira Isra Mi'raj ni adalah hadiah sebenarnya. Hadiah untuk Nabi dan hadiah untuk umat dia. So, Isra Mi'raj ni Allah panggil Nabi ni untuk macam nak pujuk. Sebab menghadap Allah macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Manjat kan? Menghadap Allah macam tu lah. Lepas tu, pernah menghadap daripada Mekah ke Palestin, tak silap Zaidi, Nabi Muhammad Rasulullah SAW naik Buraq. Tapi daripada Palestin ke Sidratul Muntaha, jadi lupalah dia naik Buraq ke tak, atau naik Jibril. Jadi tak ingat. Lepas tu, so setiap lapisan langit tu ada Nabi masing-masing. First Nabi Adam, lepas tu Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi ni. Tak silap jadi Nabi Ibrahim yang sebelum langit yang last tu. Naik Buraq. Nabi naik Buraq. Tapi ada satu tahap tu yang Buraq memang tak lepas dah. Buraq dah tak lepas dah. Palestin ke Sidratul Muntaha naik Buraq. Okay. Daripada Palestin ke Sidratul Muntaha naik Buraq. Okay, lepas tu sampai Nabi, okay, Nabi last yang Nabi jumpa adalah Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad tanya dekat Jibril, wahai Jibril, siapa yang tengah duduk kat situ kan? Dekat atas tu, dekat atas dorang ada macam Kaabah juga tau. Dia panggil Baitul Ma'mur. Ni Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf. Syahid, bila nak ajak kita baru bukan kita aku. Tawaf. So dia panggil Baitul Ma'mur. Lepas tu Nabi Muhammad pun tanya lah Jibril, wahai Jibril, siapa yang tengah duduk tu kan? Muka dia lebih kurang macam aku tu. Lebih kurang macam tu lah. Ni saya pakai ayat saya. Muka aku lebih kurang macam aku tu. Lepas tu dia cakap tu Nabi Ibrahim kan. Pergilah bagi salam apa semua kan. Lepas tu Nabi Ibrahim pun jumpa, cakap Assalamualaikum wahai Nabi akhir zaman. Lebih kurang macam tu lah. Apa conversation dia jadi tak ingat. Lepas tu Nabi pun pergi menghadap. Dah naik atas semua, Jibril cakap, wahai Rasulullah, aku dah tak boleh naik sampai atas ni. Sebab aku disekat. Maksudnya, aku tak dijemput sampai ke tahap ni. Maksudnya, Nabi seorang je yang lepas. Even Jibril pun tak lepas untuk naik pergi jumpa Allah. So Jibril cakap, aku boleh sampai tahap ni je. So Nabi pun pergi menghadap. So bila Nabi pergi menghadap tu apa semua, time tu dah terjadinya peristiwa dapat perintah syariat solat. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu yang selepas tahun kesedihan tu, Allah bagi Nabi jumpa Allah sendiri depan mata dan Allah bagi solat. Solat ni umpama macam kita macam Nabi pergi jumpa Allah kan. Macam kita time solat ni kita tak jumpa Allah. So maksudnya Allah nak bagi tahu yang peristiwa Isra Mi'raj ni adalah hadiah. Nak bagi tahu yang syariat solat ni adalah hadiah. Lebih kurang gitulah Cindy, lebih kurang lah. Kalau nak tahu lebih-lebih kena tanya ustaz lah. Saya ingat-ingat gitu je. Kang salah sampai nanti Kang. Mana tadi Daman? Daman. Oh, dia off invitation. Dah habis. Jadi ingat-ingat gitu je lah. Tapi tu je lah. First Nabi jumpa Nabi Adam kat langit tu.
Langit pertama, langit kedua, Nabi apa tah, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Tapi langit ketujuh tu, yang jadi cakap tu ada Baitul Makmur tu, tempat malaikat tawaf. Tempat malaikat tawaf tu betul-betul direct daripada, okey, kalau atas ni Baitul Makmur, betul-betul bawah ke bumi, itulah Kaabah. Kira direct terus. So faham tak Cindy? Faham kan Cindy? Sorry ya Cindy. Saya main-main lah. Saya mana ada fikir-fikir. Saya tak fikir pun. Faham ke Cindy? So itulah. Itu sedikit. Ada sebenarnya panjang. Cuma Zaidi pun dengar pada orang. Lepas tu Zaidi just sampaikan balik. Itu je lah. Dia orang cakap kita konon-konon tunggang agama pula kan. Taklah. Jadi gurau. Tapi last dia jumpa Nabi Ibrahim. Tapi ada, okay. Jadi nak share something. Cindy, thank you. Korang tahu tak? Bila korang nego apa bahasa Melayu ah? Nego apa bahasa Melayu? Berunding. Macam tawar-menawar, macam kita nak jual baju 100, kita minta harga korang, bang 90 boleh tak? Nego. Korang tahu tak? Ni Ustaz Zul bagi tahu. Ni Ustaz Zul yang bagi tahu. Korang boleh tanya Ustaz Zul sendiri ya. Nego ni adalah sunnah. Kenapa? Sebab even Nabi sendiri pergi berunding dengan Allah, nego untuk minta kurangkan solat. First Allah bagi berapa solat lah? Jadi lupa. Banyak. Lepas tu Nabi okey. Nabi okey lah. Bila Nabi okey, 50 rakaat lah. 50 rakaat. Lepas tu Nabi pun macam okey. Lepas tu bila Nabi dah jalan balik, jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cakap, wahai Muhammad, umat kamu takkan larat buat 50 rakaat. Takkan larat, dia cakap. Nabi Ibrahim cakap. So bila Nabi Ibrahim cakap macam tu, 50 waktu. Sorry. 50 waktu. Sorry, salah saya. 50 waktu. Maksudnya 50 waktu lah. Lepas tu Nabi Ibrahim cakap, umat kamu takkan larat. Nabi Musa ke? Nabi Ibrahim lah? Tolong betulkan saya. Okey, Nabi Musa yang cakap. Wah, okey, thank you. Macam ni bagus. Dia betul-betul kan. Nabi Musa. Wah, okey, thank you. Macam ni bagus. Dia betul-betul kan. Nabi Musa cakap. Teracas kereta. Okay, baik. Apa ni? Okay, Nabi Musa cakap, umat kamu takkan larat buat 50 waktu. Okay, memang betul lah, memang tak larat. Kita even 5 waktu pun kita tunggang langgang. So, Nabi pergi balik jumpa Allah. Minta kurang lagi. Lepas tu Allah dah kurangkan. Lepas tu Nabi Musa cakap, tak larat lagi. Minta kurang lagi. So sebab itulah Ustaz Zul cakap, bila kita berunding ni, contoh. Kita nak beli kopi. Harga RM10. Kita cakap, bang, boleh minta kurang RM9. Sebab kita nak dapatkan sunnah tu je. Nak dapatkan sunnah nego tu je. Tapi sebenarnya kita bayar lebih. Contohnya macam, okay, kopi tu RM10. Kita macam nego macam, bang, boleh tak macam RM9.50 ke RM9.50 macam tu. Tapi bila kita bayar lebih. Sebenarnya kita bayar lebih, sebenarnya kita nak dapatkan pahala sunnah tu je sebenarnya. Pahala nego tu je. Tapi sebenarnya kita bayar lebih. Macam tu lah. Ustaz explain macam tu.
Yo. Masuklah saya. Betul. Saya pun kadang lambat. Korang imagine lah macam mana kalau 50 waktu time dulu. Kalau 50 waktu, tak boleh cakap majority tinggal solat 80%. Dan Ustaz Wadi juga cakap peratus pasangan yang dah berkahwin bercerai disebabkan tak solat sekali. Tu statistik tau, bukan dia pakai sebut je tau. Ustaz Wadi ni dia bila bagi ceramah dia akan kumpul, dia buat research dulu, dia kumpulkan statistik dulu. Dia bagi tahu okey peratusan ni berapa ramai, peratusan ni berapa ramai. So sebenarnya ramai orang kat Malaysia ni dah banyak bercerai disebabkan tak solat sekali. Tu Ustaz Wadi cakap Ustaz Wadi cakap tau. 80%. Yo. Kan nak dapatkan pahala sunnah. Betul lah, nak dapatkan pahala sunnah tu je. Senang apa. Kita nego tapi kita bayar harga asal je sebenarnya. Nanti dah makmum dia dah solat sekali. Ya. Kalau tak dapat buat solat on time, kita takkan solat juga kan bulan lambat. Wajib Reza. Dia syariat. Syariat ni maksudnya direct daripada Allah. Tapi niat lah. Nego tu sunnah betul. Tapi apa ayat tu? Dalam bahasa Arab jadi lupa. Setiap amalan bermula dengan niat. So maksudnya korang kena niat lah. Okey, aku nak nego ni sebab aku nak ikut sunnah. Tapi sebenarnya aku bayar lebih je sebenarnya. Nak dapatkan tu. Gitulah. Innamal a'malu binniyat. Betul. Innamal a'malu binniyat. Selamat petang. Innamal a'malu binniyat. Betul. Apa-apa amalan bermula dengan niat. So korang niat je lah. Tapi padahal bayar lebih pun tak apa. Sedekah dapat. Pahala sunnah pun dapat. Itulah. Zaidi pun dah tahu sebenarnya. Zaidi pun tahu. Ustaz Zul cerita. Ustaz Zul yang share kat Zaidi. Bapak lambatnya dia charge. Kalau tak solat, kalau apa jadi apa-apa, dia macam mana lah? Tawar-menawar. Suka nego. Family saya suka main nego. Nego tu untuk ambil sunnah je. Janganlah sampai nego yang korang dah nego, lepas tu korang belah. Adik Jeffrey Den. Tinggal solat yang dulu pun kena kodok. Ya. Solat ni syariat korang. Jadi tengok bumbung kereta, dia memang macam gini. Dia tak ada boleh tutup buka. Solat ni syariat. Syariat apa-apa syariat, kalau korang dengar ayat syariat ni direct daripada Allah. Direct daripada Allah. Maksudnya tu perintah yang diperintahkan oleh Allah. Allah direct. Ya Allah, saya dah explain tadi. Ni bukan kita saya. Macam mana nak qada solat yang kita dah tinggalkan bertahun-tahun? Saya pernah tanya soalan ni dan saya pernah nampak video Ustaz Zahidus explain. Buat je mana yang mampu sampai kita rasa macam dah cukup. Buat je. Macam orang buat kan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah.
time solat sunat ba'diyah dengan qabliyah tu korang solat sunat, korang solat qada lah. Sebab qada ni hutang antara korang dengan Allah. Ni apa yang Ustaz Azahidrus explain lah. Qada ni benda yang kita hutang dengan Allah. Sunat ni tambahan. Maksudnya mana yang lagi wajib? Maksudnya yang hutang lah. Buat mana yang sampai Kirin. Orang hebat masuk. Saya takut dah nak share. Hutang wajib dibayar, betul. Buat je mana yang mampu. Macam contoh kalau Zaidi lah. Zaidi dah hidup, katakanlah Zaidi dah hidup 40 tahun. Zaidi dah hidup 40 tahun. Zaidi katakanlah tak solat tunggal langgang tu dalam 30 tahun. 30 tahun. So 30 tahun. Jadi dah hidup 40 tahun. So baru dah 10 tahun baru rasa macam baru macam solat itu baru macam solat lah. Start solat ikut waktu apa semua. Tapi takkanlah kita nak qada tu sampai 30 tahun. So belum tentu. Macam itulah. Buat sampai dah cukup. Buat sampai yang kita yakin kita dah cukup. Yang kita sendiri yakin yang dah cukup. Puasa pun sama. Puasa dengan solat pun yang qada ni pun sama. Betul. Qada dengan sunat wajib qada dulu. Kalau tak yakin tapi penat macam mana? Maksudnya kalau tak yakin tapi penat macam mana? Allah. Soalan-soalan macam ni kena tanya ustaz, jangan tanya Zaidi. Zaidi boleh share mana-mana yang. Tapi puasa tetap kena bayar fidyah ya, bukan qada semata-mata. Tu kena tanya orang yang ni lah. Okay, bye Tira. Nak lebih faham banyak dengar UAI. Betul. Kurang banyak dengar Ustaz Azahidrus, Mufti yang senang faham. Ustaz Azahidrus tu, dia usul fiqh tau. Dia pakar fiqah. Dia bukan sekadar menjawab gitu je. Dia pakar fiqah tau. Dia pakar fiqah. Even Zakir Naik ke, Ustaz Abdul Somad ke, siapa-siapa ke, semua puji dan semua cakap kita sangat-sangat beruntung kita ada ulama' macam Ustaz Azahidrus ni yang boleh jawab semua soalan macam gitu je. Sebab dia pasal hukum. Dia pakar hukum. Zakir Naik tau bagi tahu. Zakir Naik. Boleh tak share titik permulaan hijrah Zaidi? Zaidi start hijrah time Zaidi first time keluar. First time keluar 3 hari. Korang kalau tak sure, korang tolong refer Ustaz balik. Zaidi just sharing apa yang dia tahu je. Thank you Fida. Betul. Zaidi baru-baru belajar lah. Baru-baru belajar dan banyak lagi benda nak kena belajar apa semua. Jadi share apa yang orang sampaikan. Sebab apa? Sebab Nabi larang tau bila kita belajar tapi kita simpan ilmu tu. Nabi larang kita tak share ilmu tu. Nabi larang dan Nabi tak suka. Dan contoh kita pergi majlis ilmu, kita catat, kita simpan, bawa balik rumah, kita simpan untuk kita seorang. Nabi larang dan Nabi tak suka. So, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ni Syekh Zainul Asri bagi tahu. Nabi memang tak suka orang yang ada ilmu, yang mendapat ilmu daripada majlis ilmu tapi dia simpan untuk diri dia. Contohnya dia pergi majlis ilmu apa semua tapi dia balik rumah dia tak cerita pun, dia tak share pun dekat orang. So Nabi larang. So benda itulah yang Syekh Zainul Asri sampaikan. Sebab sekarang Allah dah mudahkan lah cara kita untuk share. Macam contoh kita dia tengok video-video pendek ceramahan dekat Facebook, dekat FB, dekat TikTok, dekat IG. Korang just share balik. Tu pun dah dikira korang dah share ilmu. Macam tu lah. Macam tu je. Tak usah kecek luar. Habis kecek Kelantan.
Tak pandai sangat dia kata. Perubahan terbesar lepas penghijrahan Zaidi. Tenang. Tenang. Sangat-sangat. Tenang. Ada masalah pun dia dah jadi, pemikiran kita dah jadi lain. Kalau tak sebelum ni, kalau ada masalah macam semak ke apa. Tapi sekarang kalau ada masalah jadi semacam apalah, Allah uji sikit. Kalau kita rasa kita susah, ada orang yang susah. Macam itu lah. Betul lah yang Syafiqah. Soal hukum sila refer Ustaz. Betul. Hukum hakam ni jangan tanya saya lah. Saya boleh share apa yang saya pernah dengar gitu je. Dah lama ke jadi join tabligh? Sekejap lagi boy, sekejap lagi. Zaidi join tabligh 3 tahun lepas kot. 3 tahun lepas saya rasa. Rasanya 3 tahun lepas. Baru live ke? Kenapa semua tanya Zaidi baru live ke? Jadi masa PKP kan. Rasanya bukan masa PKP, masa sebila? Betul-betul nak hujung-hujung PKP. Mana soalan dia? What is? Kirin. Naik aja. Kirin ni keluar dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, Kin, kuat sikit suara Kin. Ke suara aku yang tak kuat? Sekejap. Saya pergi ruang tamu sekejap. Okay. Awak kat mana ni? Dalam kereta. Tengah syuting Tadi dah settle lah. Saya tengok awak share ilmu best tu saya dengar. Share ilmu? Awak tengah share tu saya suka dengar best tu. Korang kena dengar daripada Kirin. Tu ada satu soalan tadi, sahabat tu Wak Izzul dia cakap mana tadi best tu soalan dia tu. Boleh tak seorang anak itu tak ambil berat tentang ibunya walaupun ibu dia tak jaga masa kecil? Apa? Soalan first dia? Boleh tak seorang anak itu tak ambil berat tentang ibunya walaupun ibu dia tak jaga masa kecil? Weh, dosa besar. Dosa besar. Tak kisahlah. Sebab ibu tu yang melahirkan kita. Betul. Sangat-sangat betul. Kita tak tahu. Macam mana jahat pun mak ayah kita, macam mana jahatnya dia layan kita. Kalau kita buat benda yang sama, kita tetap dosa besar. Doa seorang mak still tak ada hijab walaupun mak itu seorang yang fasik. Tu Ustaz Wadi cakap. So macam mana jahat pun mak ada tu, mak ada doa, mak ada still doa tu dikira doa yang makbul lah, doa yang tak ada hijab lah. Doa seorang mak lah. Walaupun mak tu seorang yang fasik, Ustaz Wadi cakap. Itulah. Bagi sikit Gin. Itulah Kirin yang macam tu. keluar dengan saya.